Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni viral satu video daripada Ustaz Syamsul Zaman, Ustaz Budak. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Dah ni kan berasa pandang. Dah, aku tu budak, aku bapa dah ngaji wak gapo, gi dengar wak gapo ke baca aku bapa dah. Ha ni sifat ni penuh ni. Amun nak ayak ke demo bapa sepanjang dalam 3 wilayah ni tak ada lah sohu tu guru alim. Dah. Ambo pergi ziarah rumah dia, dia pasal gesek ambo mengajar dari rumah dia. Tu dia, padu dia. Ambo pergi rumah dia tu, mak naik atas tangga tu. Suruh aku ni. Suruh ambo dia buka dalam gapo ni orang panggil laptop apa? Pak segi panggil ke apa? Tablet. Tik dalam laptop lah Malaysia panggil semari ke apa ni? Itulah pak segi tu bodoh. Apa panggil? Kena bodoh. Aduh. Tamlik. Tamlik. Tak tahulah tamlik berok semelik ke apa. Kita masuk tu mau apa panjang ni cerita betul ni. Kita masuk tu kan, bunyi suara kita baca. Kita tanya bapa panjang, bapa tutup dulu. Tutup dulu bapa. Dia tertutup apa? Dia kita dengar ngomong ustaz. Hari kita pasal belum pada mu nak ngajar, tahu dengar ustaz dulu. Ini perlu pengesahan daripada anak murid bapa. Amo kata gini, bapa tutup dulu malu amo tak dia baca situ tak habis mu. Baca je. Dia pergi buat air, akak teh, gapo semua gitu gini. Kata bapa tutup dalam mu. Nak kecek ni, nak kecek depan tu, hak dalam nu. Okey dah. Kita dah dengar sikit kenyataan daripada Ustaz Syamsul Zaman, Ustaz Budak. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Saya sebenarnya cukup rasa sakit hati apabila ada orang yang mempunyai track record yang buruk dalam dunia pengajian dan juga pendidikan Islam, tapi dia cuba untuk menyebutkan martabat dirinya yang dipuji oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ilmuwan itu pula adalah ilmuwan ataupun tokoh ilmuwan yang terbukti faqih dan pakar dalam bidang seperti Baba Ismail Sepanjang Al-Fatani, Baba L kita lah. Perbuatan mengangkat diri seperti yang dilakukan oleh Ustaz Syamsul Zaman ini cukup keji kerana ia tidak akan mampu mengangkat diri orang yang mendakwa kerana track rekodnya memang telah diketahui buruk. Tetapi ia akan jadi lagi parah apabila ia akan merosakkan kredibiliti seorang ilmuwan seperti Baba S Panjang Hafizahullah. Tak ada guna pun Ustaz Syamsul Zaman ni dia nak sebut kata Baba L tengok kuliah dia sebelum Baba bagi kuliah. Sebab itu memang sangat bodoh jika ia berlaku. Tak ada sesiapa pun akan percaya melainkan mereka tak kenal si Ustaz Syamsul Zaman, Ustaz Budak ni yang ada belasan kes polis dan pelbagai dakwaan mengarut. Bahkan dia pernah dakwa Rasulullah SAW hadir di madrasah dia sendiri. Pernah juga cakap wababi kepada Dr. Maza dan Dr. Rora ketika di dalam kuliah. Mencabar orang debat tetapi bacul sehingga menolak dan dakwa tak pernah cabar orang. Orang seperti ini memang tak layak dihormati sebagai ilmuwan. Syarat bagi seorang ilmuwan ialah 2 perkara sahaja, tak lebih. Yang pertama, dia mesti ada amanah. Yang kedua, mempunyai pengesahan pendidikan agama yang betul. Kalau kedua-dua syarat ini pun tak dapat dipenuhi, macam mana nak diangkat sebagai seorang ilmuwan? Macam mana nak diangkat sebagai seorang tok guru? Benarlah kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab dia Tahzibul Khawas min Akadhibul Qussas, dalam muka surat 230 dia kata fal alim 'indal awam man sa'adal mimbar. Orang alim di sisi orang awam ialah siapa sahaja yang memanjat mimbar. Siapa sahaja yang kelihatan alim, memakai serban, berada di panggung kuliah, berada di meja penceramah, dipanggil ustaz. Walaupun memondok pun main-main celup-celup macam tu saja, tapi dia boleh dianggap sebagai tok guru, tapi lagi tak malu jika dia sendiri yang dakwa diri dia tok guru. Dia pula angkat diri dia sebagai tok guru dan minta orang panggil dia dengan nama panggilan tok guru. Benarlah Nabi SAW sebut, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau hang tak cukup rasa malu, buatlah apa yang hang mau. Padahal orang itu adalah orang yang bodoh, tidak bersandar pada ilmu dan menunggang agama untuk kepentingan peribadi. Sebenarnya, siapa sebenarnya yang layak digelar sebagai tok guru? Sebenarnya
sebenarnya siapakah orang alim? Sebenarnya siapakah panutan dalam agama kita? Sahabat-sahabat, tok guru ialah ulama. Mereka bukan panglipur lara. Bukan senang-senang kita nak pergi kata orang itu tok guru, orang ini tok guru, orang ini baba, orang ini baba. Tak boleh sekadar seperti itu. Mereka adalah perwaris Nabi. Tok guru adalah perwaris Nabi. Nabi tinggalkan ilmu untuk perwarisnya, dan pewaris itu menyampaikan ilmu itu kepada kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah perwaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ambillah sepenuhnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ulama bukanlah orang yang dakwa sesuatu tanpa ilmu, sampai dakwa benda bodoh seperti dakwa Rasulullah sedih sebab tak dapat jumpa Imam Ghazali. Anda boleh tonton video Ustaz Syamsul Zaman, Ustaz budak ni, yang sebut tentang hal ini di YouTube dan merata-rata di media sosial. Saya tak pernah jumpa walaupun sekali di mana-mana kenyataan yang dia tarik balik kenyataan itu. Sahabat-sahabat, tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang ditinggikan darjatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang-orang beriman, demikian juga Allah angkat orang yang diberikan ilmu itu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Takkanlah hadis berbohong atas nama Nabi pun dia tak tahu, dia tak faham, tapi kita masih nak kata dia tok guru. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, dan dia adalah hadis yang mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Bahkan kuliah-kuliah budak ni banyak dikritik oleh para asatizah kita dalam pelbagai aliran. Tak kira lah hang kata Asy'ariyah dia ke, Salafiyah ke, orang mengkritik kenyataan dia kerana telah jauh daripada kebenaran. Takkan kita masih nak tutup telinga, tutup mata hanya kerana dia dah mula mengajar sejak budak-budak. Sahabat-sahabat, tok guru adalah manusia yang paling takutkan Allah atas muka bumi. Mereka tak gentar kepada sesiapa pun, melainkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba yang paling takutkan Allah ialah ulama. Anda rujuk dalam surah Fatir ayat 28. Jika kes cabul pun dah sampai 13 kes, sudah sewajarnya dia ini berhenti seketika daripada berada di panggung dakwah. Perbanyakkan ilmu, perbaikilah prestasi, settlekanlah 13 kes tu dulu. Jangan duk guna nama tok guru untuk angkat kemuliaan awak diri sendiri. Sahabat-sahabat, ingatlah kata-kata Imam Ibn Sirin rahimahullah, unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa din. Perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil ilmu daripadanya, kerana sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Anda boleh rujuk dalam muqaddimah Sahih Muslim. Jangan kita main suka-suka hati ambil daripada orang sekadar dia pakai serban, dia pakai jubah sahaja, tetapi apa yang keluar daripada mulutnya, adakah kebenaran ataupun dia telah jauh daripada kebenaran. Janganlah, tolong, jangan guna ulama lain, nama tok guru lain untuk angkat diri awak sendiri. Awak tak boleh angkat dah, memalukan diri awak. Tapi lagi saya tak puas hati kalau ia adalah cubaan untuk memalukan tok guru yang mulia seperti Baba L sepanjang. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.